Dia duduk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba waktu keluar daripada masjid, keluar dengan Nabi SAW dalam masjid, waktu tu ada seorang mai jumpa Nabi SAW. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami menemui seseorang di gerbang masjid, di depan masjid. Lalu dia bertanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila nak kiamat? Dia pantang, dia jumpa Nabi, tuan-tuan sekalian, tak ada benda lain dia tanya bila nak kiamat ni Rasulullah. Dia ni orang Arab Badui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT. Kita dapat sama-sama lagi pada malam ni. Ramai yang cuti raya, ya. Jalan pun subhanallah hari ni mujahadah lah tuan-tuan. Solat Jumaat, siapa naik highway hari ni memang mujahadah tu lah. Alhamdulillah. Dan saya Muhammad, kita dapat sama-sama lagi pada malam ni insya-Allah. Dan kita nak sambung pengajian buku kita Umat Bertanya Rasul Menjawab. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kita masuk pada soalan yang ke-10. Yang buku-buku ni menghimpunkan, buku ni menghimpunkan persoalan-persoalan yang ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tercetus untuk tulis buku ni bila tengok di pasaran banyak Q&A, soal jawab agama. Kamu tanya, ustaz jawab lah, betul lah. Tu kata insya-Allah cantiknya kalau ada tak yang sahabat tanya Nabi sendiri jawab. Itulah, so akhirnya dapat menghimpunkan lebih kurang 40 lebih hadis berkaitan dengan sahabat-sahabat bertanya. Semuanya sahabat tanya. Jadi insya-Allah pada hari ini, malam ni kita nak bincang satu persoalan yang dilontarkan oleh seorang Arab Badui kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah kiamat akan tiba? Tu soalannya. Bila kiamat katanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kharijani minal masjid faliqiyana rajulun 'inda suddatil masjid faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'attatta laha faka'anna ar-rajul
Fakan rajul lastakana thumma qala ya Rasulullah ma'addattu laha kabiru siyamin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulahu qala anta ma'aman ahbabta atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Bukhari. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia mengatakan, ketika aku dan Nabi SAW keluar daripada masjid, Saudara Syekh Muhammad, Anas bin Malik cerita waktu tu nak keluar dari masjid. Ingat tuan-tuan ingat dia punya cara, suasana dia. Bila kita baca hadis ni kita boleh bayangkan suasana dia. Sebab apa yang berlaku pada waktu tu, dia ada hukum yang akan keluar. Ya, ulama-ulama dia boleh istimbat hukum daripada apa yang berlaku daripada suasana tu. Sikit kita tengok. Anas bin Malik dengan Nabi SAW duduk dalam masjid. Habis selesai urusan dalam masjid, Nabi SAW keluar, Anas pun keluar. Anas ni seorang sahabat Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, bukan calang-calang orang. Nabi sangat sayang kat dia dan dia sangat sayang kat Nabi SAW. Kita ni kalau kita ada orang yang kita sayang, yang kita manja-manja, dia ada gelaran yang kita panggil kat dia. Kita gelaran dia. Saya cuma anak-anak kita panggillah nama manja-manja sikitlah. Macam mana contoh, macam sallallahu alaihi Muhammad, kalau sallallahu alaihi Muhammad namanya sebagai contoh Rahmat kan, kita panggil dia Mat. Kalau orang yang kita tak kenal, baru kenal, boleh nak panggil tu panggil Mat. Macam tak patut Encik Rahmat macam tu. Tapi orang yang dah rapat, dah rapik dengan kita panggil panggilan manja. Anas bin Malik radhiyallahu an, panggilan manja yang Nabi SAW panggil dia Unais, dengan maksud Anas yang kecil. Itu manja lah tu. Pernah Nabi SAW panggil Salih Ahmad, wahai yang mempunyai dua telinga, lebih kurang tu lah. Tu macam Salih Ahmad, memanglah orang tu ada dua telinga, tak ada satu telinga. Salih Ahmad, Nabi panggil dia gelaran manja. Anas bin Malik, waktu Nabi SAW sampai daripada Mekah mai ke Madinah, sampai di Madinah, orang semua pakat-pakat duk pergi hantar macam-macam dekat Nabi SAW lah. Ada yang bagi kurma, ada yang bagi kain, ada bagi hadiah dekat Nabi SAW. Nabi tak terima sedekah, Nabi SAW terima hadiah. Sallallahu alaihi Muhammad, Nabi tak terima sedekah, Nabi terima hadiah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, waktu duk pergi cari Nabi SAW, dia mai bawa satu bekas kurma. Dia kata, aku sedekahkan kurma ni kepada kamu. Nabi SAW terima. Nabi SAW kata, kami tak boleh terima sedekah. Lalu Nabi SAW bagi dekat sahabat-sahabat dia makan, dan Nabi SAW tak makan. Lepas tu esoknya dia mai, Salih Ahmad, dia kata, aku nak hadiahkan kurma. Waktu ni Nabi SAW kata, kami terima hadiah. Nabi SAW makan, Nabi SAW bagi para sahabat dia makan. Itu salah satu bukti kenabian Nabi SAW. Kemudian dia main belakang Nabi, duduk milau-milau belakang Nabi. Nabi SAW turunkan jubah dia, nampak tanda kenabian. Akhirnya dia beriman dekat Nabi SAW. Itu yang diajarkan oleh ulama-ulama zaman dia. Macam mana nak kenal Rasul akhir zaman. Dia tak terima sedekah, tapi dia terima hadiah. Dan di belakang dia ada tanda nubuwah, khatamun nubuwah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan sekalian, Nabi SAW tak terima sedekah, Nabi terima hadiah. Orang main pekat-pekat bagi hadiah. Mak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tak ada apa nak bagi. Dia tak ada apa nak bagi. Tahu dia main hantar dia apa? Hadiah dia kepada Nabi SAW, ialah anak dia sendiri. Dia hantar anak dia untuk apa? Untuk khidmat dekat Nabi SAW. Khidmat kat Nabi. Bukannya hantar Rasulullah tolong ajak anak saya, bagi anak saya jadi cerdik. Macam kita hantar anak pergi sekolah ke, hantar kat tok guru kan, hantar anak Rasul ni, Syekh ni anak saya ni, ajaklah dia, balun lah lagu mana, terus duk kira sangat lah, tibai lah apa-apa, rasa dia tibai. Baru cubit sikit report polis lah. Kita lah ni kan, dulu kita ingat mengaji dulu kami, saya dulu tok guru saya dulu ni main lambat, bukannya cubit, bukannya rotan, smackdown tu yang tuan. Ni siku dia begini, main ni. Tunduk. Ya, dia buat. Dia buat tengah belakang kan. Pupuh dia tengah belakang, pupuh lutut kat perut. Menggelupok budak tu. Berani balik abang kat mak. Balik abang, mak ustaz buat ke tu. Mak buah balun lagi ke atas lagi ada kita dulu kan. Lah ni dia jentik telinga, report polis. Tuan-tuan sallallahu Muhammad, hantar anak
Bukan suruh menuntut ilmu, hantar anak suruh ni dia nak khidmat dekat Nabi SAW, saya hantar ni untuk dia khidmat dekat Nabi, dan sungguh dia khidmat dekat Nabi. Tapi dengan khidmat tu dia dapat apa? Dia dapat ilmu. Dengan khidmat tu dia dapat ilmu, dan kita mengambil manfaat ilmu dia sampai hari ni, sampai, bahkan sampai ke hari kiamat. Berapa banyak hadis yang kita belajar daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ali. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Nah, saya tunjuk kat tuan-tuan satu benda, saya ajar. Man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tunjuk satu jalan hidayah, tunjuk saja satu jalan hidayah, salih ala Muhammad, salih ala Muhammad, bukan ajak, tunjuk jalan hidayah. Ni kat sana tu ada satu majlis apa ilmu, kan kita contohlah, kita ada dapat banner, dapat poster ke, kita pergi buh, tunjuk jalan tu. Orang tu tak, orang pi, orang tak pi, tak tahu lagi. Kalau dia pi, dia ambil manfaat, kita dapat pahala dia, dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Tunjuk jalan, bukan suruh lagi, tunjuk jalan hidayah. Dan salih Muhammad pun kita dapat pahala sebagaimana dia melakukan, dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Tuan-tuan boleh bayang tak macam mana apa yang diperolehi oleh Anas bin Malik hatta al-an, sampai hari ini, daripada zaman Nabi SAW dulu yang mengambil, daripada zaman sahabat, daripada zaman tabi'in, tabi'in, zaman salafus soleh, zaman kemudian sampai ke hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Setiap apa yang orang belajar, orang buat, orang beramal, semua pahala pergi dekat dia. Tuan-tuan tak teringin kan nak dapat benda-benda macam ni. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib, karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, cerita tentang kiamat. Dia cerita ada waktu kita nanti duduk depan Allah, tengok dosa pahala kita ni. Ada dosa pahala kita, dosa kita banyak, dosa berat, dosa, maka sallallahu alaihi wasallam neraka tempat dia. Pahala banyak, maka syurga lah tempat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ada seorang ni dalam kitab cerita, dia ni subhanallah, dia tengok-tengok dosa dia banyak dah, dosa dia banyak sangat dah. Dia dah hati dah, takut dah, macam mana ni bila nak satu selisih pahala je tuan. Sebab tu cerita waktu di hari kiamat ni, di padang mahsyar ni, satu pahala tu pun sangat bernilai. Yang lain ni kita berkira sangat dapat Yang main masjid semayang sunat separuh balik, tak main sunat. Pasal apa? Allah main sunat ya Ustaz. Pasal apa? Rasa macam tak ada apa. Tapi di padang mahsyar nanti, satu aja, satu subhanallah aja, satu alhamdulillah, sangat mahal. Sebab satu selisih ni boleh menyebabkan dia masuk syurga atau neraka. Faham tak? Faham tak? Dia tengok-tengok dosa dia dah banyak dah. Allah, macam mana ni aku ni, macam mana aku nak buat ni, macam mana aku nak buat ni. Tahu-tahu dia main, kita ni benda dosa kita buat, kita nampak tak? Yang ni buat ni, buat tu, buat ni, buat ni. Kita benda baik pun kita nampak, ni yang ni pahala puasa, ni pahala zakat, ni pahala haji, yang ni pahala apa, yang ni pahala sedekah, yang ni pahala tolong orang. Semua nampak. Yang dosa pun nampak, yang jahat pun nampak. Yang baik pun nampak, yang jahat pun nampak. Tiba-tiba dia main satu benda yang dia tak nampak. Tiba-tiba pula ni terkejut, cerim di rumah. Dia main satu benda ni, satu macam awan. Yang ni dia tak tahu apa, yang ni dia tak nampak. Yang tadi nampak, yang kebaikan nampak, kejahatan nampak. Tapi yang ni tak nampak, dia main macam awan gitu je. Dia main duduk atas sallallahu alaihi Muhammad, timbang baik, timbang belah kanan. Duduk atas timbang belah kanan, timbang kanan jadi berat. Dia pun heran, yang ni apa ni? Dia lega, tapi dia nak tahu ni apa ni, Yang lain semua tahu, yang ni apa dia? Tadi tak nampak. Ini adalah kebaikan-kebaikan yang orang lain buat. Yang orang buat, yang kamu tunjuk dekat dia dulu ni waktu hidup kat dunia. Kita tunjuk seorang, orang tu buat, kita dapat pahala. Orang yang buat tu, dia tunjuk kat orang lain pula, kita dapat pahala. Orang nombor 3 tu tunjuk kat orang lain pula, kita dapat pahala. Sampai bila ni? Sampai bila-bila. Panggil al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ni kita kena cari, yang ni kita kena sungguh buat.
Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sekecil-kecil benda, sekecil benda. Tuan-tuan ni orang mengaji. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang mengaji tiap-tiap hari ada kuliah, tuan-tuan mesti ada. Takkan tak ada satu ilmu yang tuan-tuan dapat yang tuan-tuan tak boleh nak kongsi ke orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Petang-petang lepas asar tulis, tuan-tuan semua ada Facebook ni, saya tahu. Setengahnya friend saya, setengah request friend saya tak accept mail ni. Pasal penuh dah Facebook 5,000. Saya Muhammad, ada follow je lah saya tu. Tuan-tuan saya Muhammad, semua apa salahnya? Apa salahnya lepas asar type satu mesej aja, jom kita selawat 10 kali. Jangan lupa Nabi janji kat dia syafaat dia nanti di yaumul qiyamah. Tidak hadis Nabi SAW sebut. Sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya hinan yusbi'a 10 wa yumsi 10 adrakatu syafaat yaumul qiyamah wa kama qala. Siapa yang selawat padaku 10 kali pada waktu paginya, 10 kali pada petang, maka dia akan layak untuk mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Ada dalam berapa ribu kawan friend kita kat Facebook tu yang terbaca, kata 1000 orang baca, dapat 10% dia tuan-tuan. Kalau 10% berapa orang baca? Berapa orang buat? 100 orang. 100 orang pahala selawat sampai kat kita. Sekecil-kecil benda. Ada kawan pula rajin pula, dia pergi share pula kat orang lain. Orang tu beramal pula, kita dapat lagi. Orang tu share lagi, kita dapat lagi. Pasal apa? Tak mahu berebut benda-benda lagu ni. Anas bin Malik radhiyallahu an, sampai hari kiamat kita pun nak kena berebut macam tu juga. Cari apa-apa jalan, kadang-kadang tak payah nak, bukan benda-benda besar, kita pun bukan reti sangat nak ajak-ajak hukum yang ni boleh, yang ni haram, yang ni harus, yang ni kita bukan reti yang tu. Tapi pada basic amalan-amalan basic-basic yang kita boleh pujuk-pujuk orang buat, yang kita boleh ajak-ajak orang lain buat, saya ingat yang tu semua pakat-pakat boleh kan. Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, Anas bin Malik radhiyallahu an, pasal apa dia dapat kelebihan tu? Pasal dia khidmat dengan Nabi SAW. Khidmat. Orang khidmat, dia dapat ilmu. Orang berilmu, orang yang mengaji, belum tentu dapat khidmat. Orang mengaji, dan tengok kita sekolah-sekolah tu ni, yang duduk depan saya, sekali dengan saya lah. Waktu kita duduk sekolah dulu ni, ada guru-guru kita, muallim kita yang ajar Quran, yang ajar Sallallahu alaihi wasallam, pendidikan Islam, yang ajak matematik, bahkan yang mengajak bahasa Melayu, bahkan yang mengajak sains. Tu guru-guru kita yang ada manfaat dalam hidup kita. Berapa ramai dengan kita ni yang khidmat dekat guru-guru kita tu. Khidmat. Khidmat apa? Tu ustaz lalu kau ni, kita guna kau ni dulu ni. Pengen nak panggil hamba lagu tu. Ada yang kawan toreh kereta tu, ustaz buat dulu ni. Nah ni, saya cuma lalu sambil lalu seret, ustaz tu balik tu. Oh, siapa dah bagi calak kereta aku? Hampalah dulu ni, mengingat. Dosa banyak kita tu guru kita. Bukan cerita khidmat, khianat tu guru kita lagi dulu ada lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Berkat jannah. Orang mengaji tu ramai, tapi orang nak khidmat tu sikit. Tapi orang yang khidmat, dia mesti dapat ilmu. Lepas tu kalau tengok tuan-tuan sekalian, Sallallahu alaihi Muhammad, siapa ada orang yang dia khidmat, kalau dia tak jadi elok, kalau dia tu tak dapat manfaat, anak cucu dia akan dapat manfaat. Anak dia jadi ulama ke, cucu-cucu dia, siapa ada kalau keturunan dia akan dapat manfaat. Khidmat. Anas bin Malik radhiyallahu an, khidmat. Tapi kita sampai hari ni mengambil manfaat daripada ilmu dia. Tuan-tuan, dia duduk dengan Nabi SAW. Anas bin Malik simpan bekas-bekas Nabi SAW, bekas minum Nabi SAW, dia boleh simpan. Tongkat Nabi SAW dia simpan. Waktu dia wafat, dia minta dia dimakamkan sekali dengan tongkat Nabi SAW. Pasal apa tongkat tu ada dah? Pasal dia khidmat. Sallallahu alaihi wasallam, jangan siapalah duk sentuh tongkat Nabi, dia nak pegang. Dia duk berebut dengan Sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, selipar Nabi SAW selit letak kat tangan Sallallahu alaihi wasallam tu. Punya khidmat, nak khidmat tu. Kita selipar tu guru kita, kita berderai. Ustaz pergi ceramah, balik tengok selipar tak ada. Yang tu standard. Ni dia tengok keluar tak ada pula dah, hilang pula dah. Dia balik berebui minum air ustaz. Dia pergi dia ambil berkat. Tuan-tuan subhanallah simat. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik dia cerita, dia duduk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba waktu keluar daripada masjid, keluar dengan Nabi SAW dalam masjid, waktu tu ada seorang mai jumpa Nabi SAW.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata salli ala Sayyidina Muhammad, salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kami menemui seseorang di gerbang masjid, di depan masjid. Lalu dia bertanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila nak kiamat? Dia jumpa Nabi, tuan-tuan sekalian, tak ada benda lain. Dia tanya bila nak kiamat ni Rasulullah. Dia ni orang Arab Bedui. Arab Bedui ni dia panggil Arabi, bukan orang-orang yang jenis-jenis ada ni. Orang Arabi ni macam orang asli sikit lah, orang jenis padang pasir lah. Dia pun ni jenis apa dia panggil? Jenis kalau ada majlis ikut suka mereka lah. Mereka nak tanya soalan. Lepas tu kadang-kadang para sahabat ni macam seronok juga dengan ada mereka ni. Pasal ada benda-benda soalan yang mereka nak malu-malu nak tanya, mereka ni nanti tolong tanya. Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pi jumpa Nabi SAW dekat depan pintu masjid tu ataupun dekat gerbang masjid tu. Lalu dia kata, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat ni? Lalu Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW jawab. Nabi tak jawab bila nak kiamat. Tak lama dah nak kiamat ni, kena simpan-simpan beras dah masing-masing. Dia kata betul. Yalah, ada simpan beras. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai Nabi duk cerita nanti bila Dajjal muncul lapang, tak ada makan, tak ada minum, lapang dahaga waktu Dajjal muncul. Nabi suruh buat apa? Tak suruh pun kita simpan beras. Nabi suruh kita buat apa? Nabi suruh kita waktu tu makanan kita adalah zikrullah, tasbih makanan kita, tahmid makanan kita. Nak beritahu kat kita waktu ni persediaan dia bukan persediaan simpan makanan. Persediaan kita ni ialah perkukuhkan zikrullah kita tu. Saya Muhammad ni waktu ni nak kena banyak doa, waktu ni kena banyak zikir. Nabi tak jawab dekat dia, Nabi SAW. Nabi tak jawab bila nak kiamat. Tapi apa yang Nabi SAW jawab? Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ma'adatta laha. Apa persediaan kamu nak berhadapan dengan kiamat? Nabi kilah jawapan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi tak jawab sebab tamanya Nabi SAW sendiri pun tak tahu bila nak kiamat. Yang keduanya, Nabi SAW menjawab sesuai dengan apa yang diperlukan oleh orang tu sebenarnya. Nak tanya bila kiamat, apa yang dia boleh dapat dengan persoalan bila nak kiamat? Tapi Nabi SAW tanya balik dekat dia satu soalan, sallallahu alaihi wasallam, yang soalan ni akan jadi manfaat kepada dia. Nabi tanya dekat dia, ma'adattu sallallahu alaihi wasallam, ma'adattallaha, apa yang kamu persiapkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad untuk berhadapan dengan dia, sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki itu menjawab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia menjawab, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata, ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ma'adattu laha kabira siyamin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullah wa rasulahu uhibbullah wa rasulah. Dia kata, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata, wahai Rasulullah, saya tak mempersiapkannya dengan banyak puasa, banyak solat dan banyak sedekah, tetapi aku sangat mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka Nabi SAW sebut, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan Imam Bukhari meletakkannya dalam bab memberi keputusan hukum dan fatwa di jalan-jalan. Baik, syarah pada hadis ini. Imam Bukhari meletakkan hadis ini di bawah tajuk memberi keputusan hukum atau fatwa di jalan, menunjukkan bahawa tidak menjadi kesalahan dari sudut agama seseorang bertanyakan guru atau mufti ketika terserempak dengannya di jalan atau mana-mana tempat dan guru ataupun mufti itu menjawabnya. Jadi tak ada masalah.
Kalau jumpa dengan tok guru, kemudian nak tanya soalan, kita tak tahu sungguh-sungguh. Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya untuk masuk ke syurga. Ulama yang mensyarahkan hadis ni sebut, yang sebut tentang menempuh jalan untuk menuntut ilmu tu ada dua. Nombor satu, dia betul-betul dia pi berjalan untuk pi ke majlis-majlis ilmu untuk dia menuntut ilmu. Macam tuan-tuan hari ni lah, ada yang main naik kereta, ada yang main naik motor, ada jalan kaki, ada main naik basikal. Nak pi mana ni? Nak pi kuliah, malam ni dah kuliah. Maka mudah-mudahan Allah mempermudahkan jalan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Amin kata. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang keduanya kata ulama, bukannya dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, bukan pi berjalan, tapi dia berusaha untuk mendapatkan jalan-jalan ilmu. Dia tak tahu satu benda, dia cari jalan untuk dia dapat ilmu tu. Maka itu juga disebut sebagai menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Dia tak tahu, mungkin dia telefon ustaz, dia nak dapat maklumat. Mungkin dia tengok ni apa, dia ambil, dia cari-cari apa saja usaha dia untuk mendapatkan ilmu. Itu juga disebut sebagai menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Ada orang subhanallah, dia pantang tengok ustaz, dia nak tanya soalan. Tuan-tuan, ulama sebut, sallallahu alaihi wasallam, ni guru saya waktu saya mengaji dulu, dia sebut, dia kata, kita ni tak reti nak mengambil manfaat pada guru. Kita tak reti ambil manfaat pada guru. Bila ada alim ulama ke tutup guru besar ke orang-orang hebat, orang-orang alim mai dekat-dekat dengan kita, ambil manfaat daripada dia. Manfaat yang pertama apa kita boleh buat? Mari kita tengok apa sahabat-sahabat duk buat dulu dengan Nabi SAW. Nombor satu, bila berjumpa dengan guru ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, minta nasihat. Minta nasihat. Sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat selalu jumpa, ausini ya Rasulullah, tolong nasihatkan pada aku Rasulullah, boleh tolong wasiatkan pada aku sesuatu Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada aku daripada Islam, satu perkataan saja. Tak usah banyak-banyak. Saya minta nasihat pada Nabi SAW. Biasa kita jumpa tutup guru, minta nasihat. Dan tutup guru ni tuan-tuan, Allah akan ilhamkan dia sesuai dengan apa yang kita perlukan. Sebab tu kadang-kadang ada orang pergi jumpa, dia kata, kita kena banyak istighfar lah. Orang ni jumpa kadang-kadang kes sama juga, dia kata kita ni kurang qiyam mulai, kena banyak qiyam mulai sikit lah. Orang dia tanya pula kes yang sama juga, dia kata apa? Kok ada masalah dengan mak ayah kita, pergi minta maaf dengan mereka. Pasal apa? Kes yang sama tapi tapi alasan ataupun panduan dia berbeza, sebab sesuai dengan orang yang bertanya tersebut. Allah bagi panduan-panduan, Allah bagi ilham tu pada ulama untuk menjawab sesuai. Tapi minta nasihat nombor satu. Nombor dua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila kita jumpa dengan alim ulama, jumpa tutup guru ni, minta doa. Minta dia tolong doakan dekat kita. Macam mana yang Nabi SAW sebut kepada para sahabat, kalau kamu jumpa dengan Uwais Al-Qarni, minta dia tolong doakan dekat kamu. Siapa tu? Sayyidina Abu Bakar. Siapa tu? Sayyidina Umar. Dua sahabat yang telah mendapat jaminan syurga. Suruh, kalau kamu jumpa Uwais Al-Qarni, nak kenal dia lagu mana? Tapak tangan dia ada putih ni. Sallallahu alaihi wasallam. Tu cara pengenalan dia. Dia ni orang Yaman, nama sekian-sekian. Bila main je satu kelompok dari Yaman, pergi cari, ada tak orang ni, ada tak nama Uwais Al-Qarni? Ada, tapi dia ni bukan siapa-siapa pun. Dia nak cari dia pasal apa? Tu, dia ada kat belakang Rasulullah. Kamu ni Uwais Al-Qarni kan? Ya, pasal apa? Main nak tengok saat tapak tangan, tengok, putih sungguh. Betul kamu Uwais. Tolong doakan dekat saya. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Uwais Al-Qarni, lah, saya nak doa dekat Amirul Mukminin. Amirul Mukminin lah kena doa kat saya. Ni sahabat Nabi SAW ni. Yang dia ni Uwais Al-Qarni ni 2 kali pi daripada Yaman, berjalan pi nak pi jumpa Nabi SAW tu di Madinah tu, tak jumpa, patah balik. Kalau saya lah duduk tempat tu tuan-tuan, pi berjalan nak pi jumpa tok guru, tiba-tiba tok guru tak ada, panggil, ustaz boleh tak ni saya nak buat majlis kat rumah kita ni, Ustaz Jumat, boleh tak ustaz mai? Minta maaf lah ni, saya tak boleh nak mai, saya ada majlis. Teriak kita, tahu siapa? Apalah dosa aku ni, sampai nak pergi jumpa tok guru pun Allah jauhkan dia. Tuan-tuan, boleh jadi tak kata? Boleh jadi tak pasal dosa kita Allah jauhkan orang baik-baik pada kita? Bukan kita kata. Antara kesan daripada dosa tuan-tuan ialah Allah akan jauhkan orang baik-baik daripada kita. Sungguh. Antara kesan daripada dosa, Allah tak mau orang baik-baik duduk dekat kita. Apatah lagi yang alim ulama. Sebab tu kadang-kadang kita nak pergi tok guru tak mai, kita nak pergi tok guru tak ada.
Kita pergi jumpa Tok Guru tak ada. Kita ada majlis panggil Tok Guru tak boleh nak main. Awak boleh tak kalau Allah nak lapangkan waktu Tok Guru tu untuk jumpa dengan kita? Boleh tak? Cuma muhasabah diri. Apa yang aku buat ni sampai ulama jauh pada aku? Allah tak izinkan. Ni waktu hidup ni, kalau mati ni macam mana? Waktu mati tu lagi harap Tok Guru ni mai lah, Tok Guru ni mai lah, Tok Guru ni mai. Kena hari tu Allah sibukkan semua Tok Guru. Tak pasal apa? Pasal dosa kita buat. Tapi subhanallah, Sadik Muhammad Uwais Al-Qarni 2 kali pi Madinah. Mak, boleh tak saya nak pergi jumpa Rasulullah SAW? Di mana? Di Madinah tu. Depa duduk mana ni? Duduk Mekah. Duduk di mana? Duduk Yaman tu. Jauh sangat tu. Bukan ada apa pun. Pi jalan. Tak berapa lama dia pi. Sampai mak dia pesan, kalau nanti sampai ke ni balik cepat-cepat sikit. Mak, tak ada orang jaga. Mak duduk tak puan sihat. Dia sampai Rasulullah ada, Rasulullah tak ada, Rasulullah keluar. Tak apa, saya balik dulu. Patah balik. Kalau saya teriak dah kat jalan tu. Walaupun dosa aku jumpa. Saya dulu waktu saya nak pergi, waktu saya duduk kat Yaman dulu. Ada satu tempat tu anak Salih Muhammad, ada satu keluarga dia pegang rambut Nabi SAW. Keluarga yang pegang rambut Nabi SAW. Dia inherit daripada Tok Wan, daripada dulu mufti kerajaan Osmaniyah tu. Turun dekat cucu cicit dia. Sampai Salih Alaihi Muhammad. Lah ni cicit dia pegang, tapi cicit dia pun tua dah. Salih Alaihi Muhammad, cucu ke cicit aku tu lah. Tuan-tuan, esok tu nak pergi ziarah rambut tu, malam tu tak boleh lena dah. Tahu pasal apa tak lena? Ya Allah, izin ke tak izin ke Allah, ni dosa aku banyak ni, esok lagi aku nak pergi lagi dah. Sampai duduk kat luar, sampai kat rumah ni jantung bubak-bubak laju. Dia kata sebab Allah, aku ni dosa banyak, Allah izin tak izin. Lepas tu cucu dia keluar, kena tunggu saat lah Tok Wan tu ada urusan sikit. Allah lagi lah, takut apa lagi, Allah tak izin. Kita baru nak jumpa rambut Nabi ya. Dapat masuk tu Allah pegang, cium lah apa peluk apa Allah. Saya cakap Allah macam dosa banyak sangat sampai tak layak nak jumpa rambut Nabi. Bayangkan para sahabat nak jumpa Nabi SAW. Bayangkan hati Uwais Al-Qarni yang berjalan, tuan-tuan sekalian, ratusan batu semata nak jumpa Nabi SAW. Tiba-tiba sampai Nabi tak ada. 2 kali bukan sekali. Tetapi Uwais Al-Qarni, orang tak kenal nama dia kat dunia. Malaikat di langit semua dah sebut nama dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila jumpa dengan Sayyidina Umar kata apa? Sallallahu minta doa, tolong doakan saya, Allah ampun dosa saya. Sayyidina Umar lah lebih layak pada saya ni siapa? Kamu Uwais Al-Qarni. Nabi SAW suruh kami kalau jumpa kamu minta kamu doa. Boleh saya doakan, tapi jangan bagi tahu siapa-siapa tentang saya. Tolong jangan bagi tahu siapa-siapa tentang saya. Dia pun doakan Sayyidina Umar. Kamu ni nak pergi mana ni? Saya nak pergi ke Basrah kalau tak salah saya. Dia nak pergi ke Basrah, ke Iraq. Tapi duduk kat sana apa sebagainya. Kamu perlu apa-apa dekat sana, saya boleh telefon sana. Masa kita lah kan. Boleh telefon kat sana, akan bagi tahu maklum kat sana untuk buat. Jangan bagi tahu siapa pun tentang saya, jangan. Tapi bila khalifah kat sana, governor dekat sana, dia mai buat haji, jumpa dengan Amirul Mukminin, dia tanya Uthman, kamu tahu tak kata tempat kamu tu ada Uwais Al-Qarni? Siapa Uwais Al-Qarni? Hang tak tahu aku ni siapa? Mana saya tahu? Duduk kat kampung hang tu Uwais Al-Qarni, tak tahu? Tak tahu. Hang ni teruk tu. Lebih kurang itulah bahasa tukar bahasa kita orang Citra ni lah. Kita mana dia tahu siapa tak beritahu, dia pun pesan tak beritahu. Tahu tak Uwais Al-Qarni tu siapa? Dia balik dia kelang kabut balik, tuan-tuan jumpa Uwais Al-Qarni, tolong doakan saya. Dia kata Omar dah beritahu lah ni. Tuan-tuan, jadi subhanallah, kalau kita jumpa alim ulama, minta alim ulama tolong doakan dekat kita. Waktu saya duduk kat sana, saya duduk jumpa dengan banyak tok guru, tuan-tuan. Sebelum saya balik ke Malaysia tu, saya pergi ziarah Salih Alaihi Muhammad, pergi ziarah beberapa orang alim ulama Salih Alaihi Muhammad. Antara doa, satu standard doa aja yang daripada sebut, Allahumma ftah alaik, Allahumma ftah alaik. Bila jumpa dakwah taksir ni, tolong doakan dekat saya Syekh, Allahumma ftah alaik, Allahumma ftah alaik. Mudah-mudahan Allah membuka untukmu. Buka apa? Buka segala pintu rahmah, ke pintu kebaikan, ke pintu ilmu, ke pintu apa, bagi Allah buka. Saya minta doa. Nombor 3, bila jumpa alim ulama, tanya soalan. Saya cakap, ada apa-apa kemusykilan katanya. Tetapi nak bertanya soalan kena ada adab. Nak minta nasihat kena ada adab. Sallallahu alaihi wasallam.
Nak minta doa kena ada adab. Walaupun benda tu benda yang para sahabat tu buat, tapi tolong ada adab. Adab dia macam mana? Nombor satu, kalau tok guru tu ada urusan dia, jangan tahan dia. Dia kalang kabut nak pergi mana-mana satu, kita tunggu saat je. Buat song tu. Orang Arab dia macam ni. Saat ni saya ada kuliah. Allah saja, tunggu saat nak tanya satu soalan. Nak tanya soalan sikit. Ada 10 soalan saya nak tanya. Mesti punya sikit dia. Yang paling geram tahu tak? Yang paling geram sekali waktu kita buka soalan. Assalamualaikum tuan-tuan, majlis kita, kuliah kita habis dekat ni. Saya cakap, hari ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan tanya? Semua seorang pun tak tanya, krik-krik. Tunduk. Kita tak ada soalan apa, tak apa lah. Kita tutup majlis kita, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok bangkit je, Ustaz tanya soalan tu boleh tak? Geram aku boleh. Dia mana pun ada wakil ni macam minta tak wakil seorang dua ni. Tak jumpa tepi meja, dia jumpa dekat depan tu. Tak nak masuk kereta, dia tunggu. Ustaz semalam saya mandi wajib. Tak kereta wajib. Sebab tu kalau tuan-tuan ada nombor telefon Ustaz yang duk share, orang tak tahu kan. Tuan, ada itu dia ada nombor telefon Ustaz tu. Dia, kalau apa-apa ada keperluan, ada hajat apa ni, dia nombor telefon, senerai nombor telefon Ustaz. Panjang je lah. Saya tengok nama saya tak ada itu, okey lah, alhamdulillah. Ada seorang ustaz tu dia share, dia kata apa, dia kata apa, saya tak reda siapa duk share nombor telefon saya ni. Sampai nak tidur tu pukul 2 pagi ni mesej tuan. Dia kan kira. Dia ada masa kata ustaz kata tanya soalan. Biar tahu jangan keliru dia buat tu. Pukul 2 pagi dia call. Kadang-kadang dia call 3-4 kali tau. Kita ingat ni urgent apa ni. Betul ni pengalaman saya ni. Allah, dia call 3-4 kali dia call. Mana Ustaz Jumat? Allah Subhan. Tahu dia tanya apa? Ustaz, ni ada cecar keluar dekat kemaluan saya lah ni. Ni cerita betul ni. Saya tak tahu ni ayat mazi ke, ni ayat mani ni. Ni saya nak kena mandi wajib ke apa ni. Pukul 2 pagi kan. Aku tengok lena. Allah Rabbi Saimat. Esok dia tanya lagi. Ustaz tanya lagi. Si wah-wah ni macam mana Ustaz? Si wah-wah ni. Allah Rabbi Siapa lah bagi nombor telefon dia? Tak tahulah. Allah Saimat. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kena ada adab. Satu kali urusan. Yang kedua, waktu dia istirahat jangan kacau. Waktu dia sedang beristirahat jangan kacau. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah duduk di depan seorang daripada sahabat rumah depan sahabat Nabi SAW. Duduk di depan rumah sahabat Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, duduk berselimut tu. Berapa lama dia tunggu, tak tahulah, sampai sahabat ni keluar-keluar. Lah, Ibnu Abbas buat apa tu ni? Dia kata, aku nak tanya pada kamu satu hadis. Lah, subhanallah, awak tak panggil saja. Tak boleh, kamu tengah istirahat. Kamu keluar lagi, saya tanya. Nak pergi saya ikut kau ni keluar. Nak panggil kau tengah duduk istirahat. Habis tunggulah kat depan tu. Adab. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ketiganya, jangan sallallahu alaihi Muhammad bertanya pada waktu sallallahu alaihi Muhammad dia sedang menyampaikan kuliah dia ke tengah dalam majlis dia. Waktu dia buka sikit tanya. Ataupun ada ustaz-ustaz dia kata apa, kalau tuan-tuan ada soalan ke tuan-tuan tanya je lah. Saya ni okey je. Tak apa, boleh tanya soalan. Habis kalau jenis ustaz tu dia tak sebut apa-apa, jangan tanya sampai dia buka untuk tanya. Ataupun dah habis dah semua masih angkat tangan, ustaz nak tanya soalan satu boleh. Tu tak apa. Maksudnya boleh nak ambil manfaat daripada ulama dengan 3 cara tadi, tapi pastikan ada. Ni duk telefon pukul 1-2 pagi. Salih ada jemaat. Saya telefon pukul 2 pagi tu cerita ustaz lain, yang cerita pasal persoalan lain, yang cerita pasal ayat mani ke ayat mazi tu telefon saya berapa kali dia tak berhenti. lama dia tak telefon, alhamdulillah. Allah saya selamat. Baik tuan-tuan salih ala syamat. Okey. Jadi salih ala syamat boleh. Namun menurut ulama hendaklah jangan ada sesuatu yang mengganggu kefahaman atau menimbulkan kerumitan. Salih ala syamat. Kesimpulannya, ilmu boleh dituntut di mana-mana sahaja, tidak terikat dalam majlis-majlis rasmi, namun perlu juga diambil kira kesesuaian tempat dan situasi agar tidak mengganggu proses penyampaian ilmu dan kefahaman daripada pelajar ataupun murid tersebut. Dipaham tak? Itu yang pertama. Yang kedua, salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, turut diperhatikan dalam hadis di atas
bahawa Nabi SAW tidak memberikan jawapan kepada soalan yang ditanya. Nabi tak jawab pun soalan dia tu. Betul kan? Nabi tak jawab pun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebaliknya, Nabi bertanya kembali kepada orang yang bertanya soalan yang lebih penting daripada soalannya. Apa yang Nabi buat? Ini dipanggil kebijaksanaan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ilmuwan itu ataupun orang yang nak memberikan jawapan. Ada benda-benda kadang soalan-soalan yang tak wajib, yang tak perlu jawab pun. Dan kalau soalan tu jawab pun tak ada manfaat apa pun kat dia. Ada orang dia sekadar nak tanya aja. Sekadar nak tanya aja. Sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah saya maka ada yang boleh jawab, ada yang atas kebijaksanaan dia alihkan jawapan tu kepada sesuatu yang lebih manfaat kepada orang yang ditanya. Macam Nabi SAW sebutlah. Maka Nabi SAW pun tanya, perbuatan Nabi SAW itu memberi pengajaran bahawa orang alim ataupun orang yang berilmu itu boleh mengelak daripada memberi jawapan kepada soalan yang ditanya jika dia tidak mengetahui jawapannya, atau boleh menimbulkan fitnah jika dijawab. Dia merasakan jawapan bagi soalan yang ditanya itu sebenarnya tidak begitu penting, lalu dia menyampaikan apa yang lebih penting walaupun lari daripada konteks pertanyaan. Ini panggil kebijaksanaan. Sallallahu alaihi Muhammad. Satu, dia tak tahu jawapan. Maka dia tak tahu jawapan, dia boleh saja untuk tidak menjawab persoalan tersebut. Ada seorang mai daripada Iraq, pergi berjumpa dengan Imam Malik, bawa 10 soalan. Bila sampai kepada Imam Malik, mai pada Iraq, jalan punya jauh ni, perjalanan tu sangat jauh, nak tanya 10 soalan. Lalu Imam Malik hanya menjawab 2 soalan saja. Jawab 2 soalan. Pasal apa? Dia kata, saya mai jauh-jauh nak tanya. Saya cakap, Imam boleh jawab 2 soalan saja. Dia kata, Sallallahu Muhammad kata, pasal apa? Pasal kamu boleh saja nak tanya berapa saja soalan, tapi aku yang akan bertanggungjawab atas jawapan yang aku berikan. Maka jangan takut untuk sebut wallahu a'lam. Kita tahu. Bukan semua benda kita tahu. Sallallahu Muhammad. Saya tak tahu. Ni bukan bidang saya. Ni semua orang nak jawab soalan. Saya nak pesan juga kita ni tuan-tuan, kita ni sumber maklumat kita banyak. Banyak sumber maklumat kita maksud. Ada soalan, kalau soalan-soalan keluar, tuan-tuan Google aja jawapan dia, keluar lah. Google aja keluar. Tapi tuan-tuan kena ingat, semua orang boleh menulis di media sosial. Dekat dalam internet tu macam-macam fahaman tu ada. Macam mana kita yang tak berapa nak reti ni boleh pastikan yang kita petik itu sumber dia, sumber yang benar ataupun jawapan tu jawapan yang sahih. Dia faham tak ni? Ataupun boleh jadi Sallallahu alaihi Muhammad, persoalan yang perlu kepada jawapan tu tak sesuai dengan konteks masa ataupun bi'ah tempat tu, suasana dia Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, waktu dia mungkin Sallallahu alaihi Muhammad, kehidupan orang dekat situ mungkin macam-macam saja, tak sesuai untuk kita jawab itu. Maka ada ketikanya kita jawab je yang saya tak tahu. Bukan sesuatu yang memalukan jika seorang itu dia menjawab dia tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama daripada luar negara, dia pernah mai kat Malaysia dalam satu daurah. Lalu ditanyakan kepada ulama tersebut tentang satu persoalan setempat. Lalu apa dia jawab? Dia kata, majlis fatwa kamu dah berkeluar hukum dah tentang soalan ni. Kita ada, tolong rujuk fatwa tu. Boleh tak dia jawab? Boleh. Tapi jawapan dia mungkin tak sesuai dengan keadaan orang masyarakat sini. Maka dia milih apa? Dia milih satu jawapan yang sangat bijaksana. Pergi rujuk balik dekat majlis fatwa dekat sini. Apa keputusan dia? Pegang yang tu. Sebab sesuai dengan orang sini. Settle masalah. Gagah nak jawab. Akhirnya jadi apa ni? Akhirnya jadi masalah dalam masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, pengajaran utama daripada hadis ini ialah pentingnya kecintaan dalam hati kepada Allah dan Rasul untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Menurut Imam Ibn Battal, tanda cintakan Allah ialah cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda cintakan Nabi SAW ialah dengan mengikuti jalannya dan berpegang teguh dengan sunnahnya. Kunci pada persoalan kita pada dalam soalan ini, Nabi SAW
Ending dia apa? Dia kata, aku ni amal tak ada lah, puasa pun sikit, mayang pun sikit, cuma satu saja, aku sangat mencintai Allah dan sangat mencintai Rasul. Maka Nabi SAW kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kita ni akan bangkit nanti di yaumul qiyamah dengan siapa yang kita cinta lah tuan-tuan. Kita cinta kat siapa? Kita akan bangkit dengan dia lah. Siapa yang paling kita cinta, kita akan bangkit dengan dia. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia cinta. Maka tuan-tuan sekalian selamat, alangkah cantiknya kalau kita bangkit, kita bangkit Nabi SAW dengan kita. Macam mana? Sekalian selamat, cinta kat Nabi SAW. Kita ni payah nak sampai ke tahap kecintaan kita kepada Nabi SAW, sebab kita jauh pada Nabi SAW. Tapi ada orang yang sangat cinta dekat Nabi SAW. Salih Asyik Muhammad, alim ulama, sangat cinta dekat Nabi SAW. Tuan-tuan, cintalah dekat alim ulama. Mudah-mudahan dia jadi jalan untuk kita bangkit bersama dengan Nabi SAW. Jangan duduk jauh diri dengan alim ulama lah ni. Para sahabat dulu, Allah Rabbi, tahan, jangan siapa sentuh Nabi kami sallallahu alaihi Muhammad. Sanggup apa saja, sanggup nyawa dia, mati dia, semata-mata kerana Nabi SAW. Nabi duduk depan apa? Nabi SAW lah ni dah tak ada dengan kita. Nabi dah wafat. Fizikal Nabi tak ada dengan kita dah. Tapi yang ada bersama dengan kita ialah alim ulama. Jadi macam mana para sahabat pertahan Nabi SAW, macam itulah kita pertahankan alim ulama. Duduk dengan alim ulama. Mudah-mudahan tu jalan kita untuk kita bangkit dengan Nabi SAW. Tanda cinta ni, bila kita cinta kat seorang, kita selalu sebut nama dia. Bila kita cinta kat Nabi SAW, kita sering saja berselawat kepada Nabi SAW. Tanda cinta kita kepada seorang sallallahu alaihi Muhammad ialah kita selalu nak tiru dia. Maka tanda cinta kita dekat Nabi SAW ialah kita sering saja mengikut sunnah-sunnah dia dalam kehidupannya. Bukan sekadar sunnah-sunnah dari segi pakaian, akhlak kita, percakapan kita, Ustaz Muhammad, ibadat kita, zikrullah kita, macam mana yang Nabi SAW bersungguh-sungguh, macam itulah kita bersungguh-sungguh untuk buat tanda cinta kita kepada baginda Rasul SAW. Habis insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk soalan berikutnya. Soalan, apa yang harus dilakukan apabila seorang suami mendapati isterinya berzina dengan lelaki lain? Ini soalan pertemuan kita bulan depan insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.